kalian. Okay, sebenarnya tajuk ini dia gabungkan apa yang kamu belajar dalam tajuk bilik atur dan gabungan dan kepalang kalian. Okay? Dua asas yang kamu belajar sebelum ini pergi kepada tajuk baru inilah. Tapi kalau kamu nak layan dia sebagai satu tajuk baru pun tak ada masalah. So kita tengok aktiviti pertama. Kalau cikgu lambung dadu sekali, tanya kamu apakah kepalang kalian tapak sekali nombor gandaan 3. So kita boleh gunakan saja sebab sekali tak lukis gambar raja pokok pun okey aja. Kita pakai saja. Untuk dadu semua ada 6 permukaan. Tapak gandaan 3 ada berapa? Dua. Satu orang. Berapa? Gandaan 3? 2. Untuk siapa yang tak tahu iaitu nombor 3 dan nombor 6. So kita tapak 2/6 lah. Kalau kamu nak ringkaskan 1/3. Kalau tak ringkaskan 2/6 lah. Okay. So kalau soalan ini hanya berhenti di sini labung dadu sekali, cari kepalang kalian, tapak sekali nombor gandaan 3, jawapan kamu 2/6 dan ringkaskan 1/3 lah. Okay. Jangan ada orang masuk. Bukan ni. Bukan ada orang masuk. Oh ya. Okay. Tapi sekarang kalau cikgu kata lambung dadu 2 kali, buat 2. Kita akan buatlah gambar raja pokok 2 generasi lah kan. Okay. So cikgu akan buat benda ini 2 generasi. Kejap. Mana pergi? Kejap. Okay. So saya akan buat satu di sini sekali lagi. Satu lagi di sini. Okay. So kalau soalan saya tanya, cari kepalang kalian tapak 2 kali nombor gandaan 3. So kita akan pilih mana? 1, 2, 3, 4. Yang mana kita akan pilih? Kejap, cikgu pergi example. Kejap. Okay. So kita akan pilih mana? Jawab, dia nak kepalang kalian tapak 2 kali nombor gandaan 3. Nombor 1 dengan 3. Bukan. So, jawapan kita? Jawapan? 2/6. 2/6 tarak 2/6. So tapaklah kalau kamu ringkaskan 1/9 Dah. Dah. Betul teacher, betul. Okey, sekarang kita pergi kepada aktiviti yang ketiga. Okey, tak ada orang. Okey. Aktiviti ketiga kita nak lambung dadu 3 kali. Okey, lambung dadu 3 kali. So apa akan berlaku kepada gambar raja pokok kita? 3 generasi. Cikgu tambah lagi 1 generasi Mana dia pergi? Kenapa tak nak terima? Apa berlaku? Baik. Dia tak nak terima arah. Mana angka pergi? Alamak, mana angka pergi? Kejap. Dah hilang. Oh, okey, keluar balik. So, cikgu akan tambah lagi generasi yang ketiga. Dia tak nak terima. Apa ni, selit? Boleh ke? Tak nak selit juga. Handwriting lah. So, kita tambah lagi
Kita tambah lagi kandaan 3 bukan kandaan 3. 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 Angka tetap sama lah ya. 2/6, 4/6, 2/6, 4/6. Sebab kalau tadu dia tak akan sebab awak tapak nombor itu lepas tu akan kurang 1. Kepalang kalian dia sentiasa sama. Okey, sekarang soalan saya, cari kepalang kalian bahawa tapak 2 kali nombor kandaan 3. Okey, nanti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, yang mana satu jawapan dia? Nombor 1, nombor 2. Cikgu nak 2 kali ya. Nombor 2. Kali kan? 2. Okey, nombor 2 ya. Kali pertama, kali kedua dia kandaan 3. Nombor 3. Nombor 3 dia kali pertama dan kali ketiga kandaan 3 boleh? Nombor 5. Nombor 5 bukan kandaan. Okey, nombor 5. Tak ada dah. Tak ada lah. Tak ada. So kita dapat jawapan yang nombor 2 ialah apa? Ialah apa? Lambat. Apa nombor dia? Macam nak kira? 2/6 kali 2/6 2/6 kali 2/6 kali 4/6 kali 4/6. tambah. Okey, yang ketiga. Saya baca. Okey. Apa dia? 2/6 2/6 kali 4/6 4/6 kali 2/6. Ketiga 2/6. Okey. Yang kelima. Kita baca dari belakang senang sikit. Baca dari belakang. 2/6 dengan 4/6. Okey, cikgu nak jawapan kejap. Kamu kira kejap. Kita background ada orang tengah cakap. Dia sebut mic lah ya. Dia tak boleh. Okey, sorry lah ya. Orang yang tak sekeliling sunyi tu baru on mic Okey. Nak kena minta tukar orang Okey, tolong kira jawapan. Dua per 9. 2/9 tadi yang nombor 2 tu cikgu lupa bilang. Nombor 2 tu tadi tolong kira kejap. Yang ini punya. Yang ini punya. 2 kali punya. Yang 2 kali dapat 2 kali nombor gandaan tu. Tadi apa jawapan dia? 1/9. 1/9 kan? 1/9. Okey. Sekarang kalau kamu tengok aktiviti cikgu sambung kepada kali keempat. Labun dadu 4 kali. Kamu boleh buat tak? Tadi kita baru buat 3 kali. Kalau labun dadu 4 kali, boleh buat kan? Ada masalah. Hanya besar betul lah gambar raja pokok itu. Betul tak? Tadi jawapan berapa? Jawapan mana? Yang 3. 2/9? Okey. Yang ini, yang hijau ini. Betul? 2/9. Saya percaya kamu aja. Betul kan? Betul. Okay. So bila cikgu kata labun dadu 4 kali, kita boleh buat, tapi kita boleh bayangkanlah gambar raja pokok ini, cabang lagi, cabang lagi, pening saja. Bukan tak boleh buat, boleh buat. Kalau cikgu buat aktiviti yang ke I, labun 5 kali, kita buat lagi. Benda ini boleh buat, tapi sangat susah nak lukis gambar raja pokok lah, kecuali kita pakailah kertas lukisan. Okay, so tengah ini kita dalam tajuk ini kita akan perkenalkan satu taburan yang dipanggil sebagai taburan binomial untuk selesaikan masalah jenis ini. Okay, kita gunakan taburan binomial untuk selesaikan soalan yang kita nampak di sini, di mana dia ada banyak generasi punya.
Kalau saya nak lukis gambar raja pokok itu jadi sangat besar. Tapi bukan tak boleh buat, kita boleh buat. Hanya gambar raja pokok itu sangat besar. So daripada kita pergi lukis satu gambar raja pokok yang sangat besar, kita akan gunakan satu daburan yang dipanggil sebagai daburan binomial. Okay? So dia ada satu rumus, cikgu ada tulis di bawah. Inilah rumus dia. Okay? Inilah rumus dia. Okay. Maksudnya di sini okay. Kalau kamu tengok dalam itu ada 4 huruf N, A, P, Q. N itu, okay, N ini maksudnya berapa generasi ataupun berapa kali awak sudah cuba buat kerja ini. Macam tadi kita lambung dadu 5 kali, maksudnya N kita 5 lah. Kita sudah cuba 5 kali. Okay? A di bawah ini menunjukkan berapa kamu nak. Macam tadi kita lambung dadu 5 kali. Tapi dalam lambung dadu 5 kali itu mungkin kita bukan nak setiap kali dapat kandaan 3. Kita perlu 2 kali saja dapat kandaan 3. Itu maksudnya. Iaitu bilangan yang dikendaki. P ialah dipanggil sebagai kepalangkalian berjaya. Tapi berjaya di sini bukan yang kita faham. Okay, contohnya kalau saya menduduki exam, lulus berjaya lah cikgu. Kalau saya gagal exam tu, saya kepalangkalian gagal. Dia bukan macam ni. Yang maksud kepalangkalian berjaya dengan kepalangkalian gagal di sini ialah yang dikendaki oleh soalan ialah berjaya. Contohnya, kita lakukan aktiviti lambung dadu, dapat 1 sampai 6. Macam nak tahu siapa berjaya, siapa tak berjaya? Kita tengok soalan. Soalan ini kata dia nak dapat nombor kandaan 3. Maka kita akan angkat. Kalau saya dapat kandaan 3, saya berjaya. Kalau saya tak dapat kandaan 3, itu saya gagal. Boleh faham So kalau kamu tengok soalan ini, cikgu lakukan aktiviti 3 ni Kan tadi kita pakai gambar raja pokok, kita kira jawapan ialah 2/9. Sekarang cikgu ajar kamu pakai formula ini. So apa yang kamu buat? Kamu nak berapa kali yang dikendaki? Kita nak 2 kali aja. So kita buat 2. Dan nak kira NCR. Berapa kali kamu lambung? 3 kali saya lambung. Dan saya nak... Oh, ya. Turun sikit. Naik sikit. Turun sikit. Turun. Oh, nak tengok gambar raja pokok? Tak nak tengok yang teacher terang tu belah bawah, tak nampak tadi. Oh, naik atas lah. Naik atas. Naik atas. Kalau naik turun, saya tengah fikir. Okey. Boleh? Boleh. So maksudnya, so macam tadi kita lambung dadu 3 kali, tapi kita nak 2 kali dapat kandaan 3. So kita punya N ialah kita 3 kali. 3. A ialah 2. Boleh macam mana bezakan N dengan A? N ialah berapa kali kita cuba ataupun berapa, kalau ambil kad, berapa kad sudah diambil. A ialah yang kita nak berapa. Kalau kita ambil 5 kad, tak semestinya kita nak kelima 5 kad macam tu. Kita mungkin nak sekali aja. Mungkin kita nak 2 kali. Itu yang A itu. So biasanya A itu sama ada dia sama banyak dengan N ataupun dia akan lebih kecil daripada N. Dia tak mungkin lebih daripada dia. Sebab kalau kamu cuba 5 kali, maksimum kamu boleh dapat 5 kali aja. Tak mungkin kamu boleh dapat 6 kali. Lihat? Okay, P ialah kepalangkalian berjaya. So untuk aktiviti tadi, minat kita ialah dapat nombor kandaan 3. Okay? Daripada 6 permukaan, 2 permukaan saja kandaan 3. So kita kata kita punya kepalangkalian berjaya ialah 2/6. Okay? Kalau Q 4/6 lah. Yang kita tak nak ada 4. Yang kita nak baru 2. Kemudian dia punya kuasa, P punya kuasa sama dengan A. So maksudnya 2. Q punya kuasa ialah N tolak A. N tolak A. 3 tolak 2. 1. Cuba kamu tekan kalkulator untuk ini. Tengok boleh tak kamu dapat 2/9. X sama dengan 2 tu sama juga ke tekan? Kamu tekan ini aja. Kamu tekan ini aja. Rumus dia aja. Maksudnya kamu tekan 3C2 kurungan darab kurungan 2/6 kuasa 2 kurungan 4/6 kuasa 1. Boleh tak kamu dapat 2/9? Kuasa 1 teacher. Tak tahu? Tak tahu.
Dapat ke? 3C2 darab 2/6 Dapat kuasa. Dapat? Okey. Macam mana nak dapat? Lupa dah. Chief calculate ke? Tekan aja 3C2 sudah. Lepas tu I tekan sama dengan make arrow. Saya pun buat darat. error. Dia kalau 3C2 dengan ini kena tekan darat di antara dia. Cuba tekan darat. Teacher, Ha? saya buat semua kurungan ni teacher. Okey, dapat. Oh, dapat. Kurungan pun boleh. Maksudnya kalau kamu tambah satu kurungan di sini pun boleh. Okey tak? Cuba. Oh, okey dapat. Semua orang tekan sebab ini nanti masalah kamu tak tahu tekan saja. Boleh boleh dapat 2/9. So sama ada kamu pakai darab di situ ataupun kamu buat 3 kurungan pun boleh. Okay, so itulah kita boleh dapat 2/9. So daripada lukis gambar raja pokok, saya boleh gunakan rumus taburan binomial ini untuk dapat jawapan. Okay, so macam tadi cikgu buat sampai aktiviti ketiga C aja kan. Aktiviti keempat tak mampulah sebab gambar raja pokok yang besar. Kalau di sekolah boleh cikgu bagi kamu majung paper. Okay, tapi dengan saya punya monitor ni minta maaf lah. Cikgu tulis kamu pun tak boleh baca. Okay. So contohnya aktiviti yang keempat ini, so kalau kamu tak mau lukis gambar raja pokok, kamu pakai sajalah rumus ini. Okay. Kamu pakai saja rumus ini. So kita buat ajalah P S, kita nak berapa kali? A itu ialah berapa kali? 2. Minat 2, okay? So kita akan tulis P X sama dengan 2. Lepas tu baru kita gunakan formula Okay, N kamu? 4. Lupa berapa kali? 4 kali. Tapi kita hanya minat dapat 2 kali mencukupi. Boleh? Kepalang kalian berjaya? Berjaya ialah kamu dapat gandaan 3. So kepalang kalian berjaya? 2/6. 2/6. Yang gagal 4/6 lah. Boleh? Kemudian kalau kamu tengok rumusnya, untuk P punya ialah A. Untuk Q punya ialah N tolak A. So, ini sama dengan A. Ini ialah N tolak A. 4 tolak 2, 2. Okay. So, habis kamu buat benda ini, kamu boleh double check ya. Apa maksud di belakang ini ialah, kalau kamu buat 2/6 tanpa 4/6, kamu mesti dapat 1. Tak dapat, salah tulis. Okay. Lepas tu satu lagi kamu boleh tengok ialah ini. Nombor ini dengan nombor ini kalau kamu jumlahkan mesti sama dengan 4. Okay. Ataupun kita lepek kata ialah ini. Gila dia nak bagi saya padam. Sudah. Okay. Ataupun kita boleh cakap macam ni. 4 tolak 2 sama dengan 2. Sebab kan dia N tolak A sama dengan tulis di belakang ni. So kamu pastikan kamu double check lah. Dua tempat kamu semak. Dalam kurungan kedua dan ketiga ni ataupun yang P dan Q kamu, kalau kamu jumlahkan mesti 1. Lepas tu kamu tengok kamu punya kuasa. Dia mesti ada hubungan ini. N tolak A sama dengan jawapan di sini. Kalau tak sama, maksudnya rumus kamu ada masalah. So lepas tu kira je lah. Okay, jawapan. Lapan per 27. 8/27. Betul? Betul? Cikgu percaya je lah. Cikgu tak semak. Betul? Betul. Okay. Okay, so sama jugalah untuk ini. Okay, kamu sebut aja. Cikgu tak terangkan lah. Okay. P S sama dengan? 2. Okay, betul. Okay, berapa C berapa? 5C2. 5C2. 5C2 ke 4C2? 5C2. 5C2. Kali ini kita labung tadu 2 kali 5C2.
Okey. Kurungan pertama ialah 2/5. 2/6. 2/6 kita dengan permukaan. Mana So, 6? ini 4/6 ya. So kadang-kadang ada soalan dia bagi P kepada kita. So kalau dia bagi P, kita automatik tahulah apakah Q kita lah ya. Sebab jumlah dia mesti 1. Okey, atas P ni kuasa dia ialah berapa? 2. 2. Belakang? 3. 3. Okey, kamu mesti dapat cek jumlah 2 ini boleh dapat 1. Kemudian 5 tolak 2 sama dengan 3. Dapat cek dengan cara kaedah cepat aja. Okey, lepas tu kira. Cikgu nak jawapan. 80/2/3. 80/243. 2/4/3. Ada masalah sampai sini? Okey Okey. Gambar raja pokok boleh diganti dengan taburan binomial bukan untuk semua. Maksudnya ada soalan kalau kamu nak kata cikgu saya malas nak lukis gambar raja pokok. Tiap kali saya nak buat taburan binomial. Bukan semua boleh Dia ada syarat dia. So kamu tengok syarat dia di sini Okey. 3 syarat untuk memenuhi syarat taburan binomial. Maksudnya saya tak nak lukis gambar raja pokok. Saya nak gunakan rumus taburan binomial. Kan cepat aja. Masuk nilai dapat jawapan. So saya tak nak lukis gambar raja pokok. Kita hanya boleh buat macam ini bila dia memenuhi 3 syarat. Okay, 3 syarat pertama ialah 2 kesudahan. 2 kesudahan maksudnya kalau kamu lukis gambar raja pokok, dia 2 cabang. Kalau dia ada 3 cabang, tak boleh. Dan tadi, labun dadu. Asalnya kalau kita tak modified, dia ada 6 cabang kan? So kalau ada 6 cabang, minta maaf. Kita tidak boleh gunakan taburan binomial. Binomial ini sebenarnya mewakili maksudnya 2 tu. Kalau kamu belajar matematik asas nombor kan BIN stand untuk asas 2 kan. Okay, boleh So syarat ni kita hanya boleh tidak lukis gambar raja pokok tapi terus gunakan rumus taburan binomial bila kita hanya ada 2 cabang. Kalau sekarang kita ada 3 cabang, tak boleh. Okay. Kedua, pemboleh ubah rawat diskrit. Itu maksudnya yang minat kita. Okay. Yang minat kita. Okay. Kita kata cari kepalan kalian dapat 2 kali, 3 kali, 4 kali diskrit. Maksudnya nombor ini dia mesti integer. Mungkin kamu kata, cikgu, iyalah tiap kali integer mana dia tak ada integer. Nanti kita akan 8.1 kita belajar taburan binomial. 8.2 kita akan tengok soalan yang di mana dia bukan nak integer punya. Contohnya dia kata cari kepalan kalian dapat lebih daripada 2 kg. Lebih daripada 2 kg maksudnya berapa kg? Halo, masih ada orang? Lebih daripada 2 kg maksudnya berapa kg? 3 dan ke atas. 3. Mesti 3 ke? Kalau saya buat 2.5 boleh tak? Boleh. Boleh. So kalau soalan jenis ini, dia tak mungkin buat taburan binomial. Sebab dia bukan diskrit. Boleh itu maksudnya. Diskrit maksudnya yang minat dia nanti mesti dalam bentuk integer. 2, 3, 4, 5, 6. Nanti 8.2 kita akan tengok soalan-soalan minat dia bukan jenis sekali, 2 kali, 3 kali punya. Minat dia ialah lebih daripada 8 kg. Lebih daripada 10 cm. Lebih daripada 2 tahun. Sebab bila lebih daripada 2 tahun, dia boleh 2.5 tahun. Boleh 2.1 tahun. Tapi kalau cikgu cakap bilangan berapa kali itu memang kena integer lah. So untuk nak buat taburan binomial, syarat kedua dia mesti diskrit. Itu maksudnya. Okey, ketiga cikgu tulis di situ kepalan kalian tetap. Kepalan kalian tetap maksudnya kalau kamu lukis gambar raja pokok, contohnya tadi, bila kamu lukis apa ni? Kejap. Padam. Okey.
bila kamu lukis gambar raja pokok, okay, nombor ini dengan nombor ini sentiasa tetap. Maksudnya katakan soalan ini kita nak dapat kandaan 3, kepalang kalian kita dapat kandaan 3, tak kisah berapa generasi dia tak ubah. Kalau dia ubah, dia tak boleh jadi taburan binomial. Boleh? So itu 3 syarat Okey. 3 syarat untuk tentukan sekarang boleh tak soalan gambar raja pokok saya tak nak lukis gambar raja pokok tapi saya pergi buat taburan binomial. Okey. Ada soalan memanglah cikgu lukis gambar raja pokok pun biasanya kalau 2 generasi punya cikgu lukis gambar raja pokok pun okey aje lah, bukan besar sangat. Maka terpulang lah. Kamu nak pakai gambar raja pokok pun boleh, kamu nak pakai taburan binomial pun boleh. Tapi kalau 3 kali, 4 kali itu pentingnya. Awak kena tahu. Sekarang saya boleh gunakan taburan binomial ataupun tidak. Sebab dia ada 3 syarat kena ikut. So di sini cikgu akan bagi berapa aktiviti. Kamu beritahu saya, boleh tak dia gunakan rumus taburan binomial? Boleh Okey. Apa ni? Sekejap. Kesel saya. Okey. Katakan dalam satu kotak. Dalam itu ada 3 biji bola hijau dan 2 biji bola biru. Okey? Soalan saya, kalau saya ambil 3 biji bola keluar. Lepas tu cikgu tanya, cari kepalang kalian tapak 2 bola hijau. Boleh tak ini gunakan taburan binomial? Halo? Tak. Kenapa? Sebab dia punya yang pecahan tu tak sama nanti. Ya, okey, dia punya pecahan tak sama. Dia punya kepalang kalian tak tetap. Okay? Sebab kita ada 2 cabang. Satu hijau, satu biru. Okey, kali kedua pun hijau biru. Hijau biru. Tapi masalahnya bila kali pertama, yang ini ialah 3/5, 2/5. Tapi bila nak isi ni dia sudah jadi 2/5, 2/4, 2/4. So, dia tidak boleh gunakan taburan binomial sebab 2 ini. Okey, kepalang kalian dia tak tetap. Faham? Okey. Kalau soalan saya sekarang, cikgu benarkan bukan ambil 3 biji bola keluar, tapi cikgu kata ambil 1 biji bola keluar, catat, kembalikan dan ulang proses sebanyak 3 kali. Macam mana pula kali ini? Ya. Ayo, bila dia nak ikut saya ni? Okey. Macam mana pula kali ini? Boleh Cikgu kita. ambil catat, cikgu kembalikan. Lepas tu saya ulang. Maksudnya cikgu akhirnya 3 kali saya buat kerja itulah. Lepas tu cikgu tanya kepalang kalian dapat 2 bola hijau. Kali ini boleh tak taburan binomial? Boleh. Boleh, sebab masalah yang kita kata tadi pecahan dia tak sama, kepalang kalian tak sama itu sudah diselesaikanlah sebab benda itu dikembalikan. Okey. Okey, kalau sekarang
Cikgu punya gambar raja pokok, bukan gambar. Cikgu punya kotak, tambah lagi 4 biji bola merah. Ulang buat kerja bawah itu. Adakah ini boleh jadi daburan binomial? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia ada cabang. Ada berapa cabang? 3, lebih daripada 2. Dia ada 3 cabang sebab lebih daripada 2. Tapi boleh tak saya munikan supaya dia hanya ada 2 cabang? Boleh. Boleh. Okay, so kalau kamu tengok aktiviti ni, kalau sekali pandang kita tengok, oh cikgu dia tak boleh buat daburan binomial sebab dia ada 3 cabang. Okay, tapi kalau kita tengok apa yang diminat oleh dia ialah 2 warna bola hijau, maka tak ada masalah. Sebab kita boleh grupkan merah dan biru dalam satu kumpulan. Maksudnya kita boleh jadi 2 cabang saja. Satu cabang hijau, satu cabang ialah merah atau biru. Sebab sebenarnya bagi kita yang penting ni dia hijau ataupun tidak. Boleh So untuk soalan ini, kalau kamu boleh munikan, maksudnya kamu punya pecahan nanti ialah yang ini ialah 3 per berapa? 9. Yang bawah ini ialah 6 per 9. Maka boleh. Bolehlah dia jadi taburan binomial. Sebab kita benda ini dikembalikan. So masalah kepalang kalian tetap sudah settle. Kedua, walaupun asalnya dia ada 3 cabang, sebab minat dia hanya warna hijau, so saya boleh grupkan merah dengan biru jadi 1 cabang. So dia boleh jadi soalan taburan binomial. Kalau sekarang cikgu tanya soalan ini sebanyak 2 kali saja. Minat saya tapak 1 bola hijau. So, kalau ini boleh tak jadi taburan binomial? Boleh. Boleh. Dia boleh jadi taburan binomial. Hanya biasanya mungkin orang tak buatlah sebab baru 2 generasi. Okey. Kalau minat saya ialah tapak warna berbeza. Ini boleh jadi taburan binomial tak? Boleh. 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 Cabang kamu macam mana? Kalau sekarang cikgu tanya kepalang kalian tapak warna berbeza, boleh lagi ke kamu grupkan merah dan biru dalam satu kumpulan? Tak boleh. Tak boleh. Sebab kalau kamu tulis merah biru, nanti yang kedua tu dia makin lama pun makin memperontak lah. Okay. Kalau di sini kamu tulis hijau, sini tulis merah biru, untuk ini okey lah, kita pasti dia warna berbeza. Untuk bawah ini akan jadi question mark lah. So kalau sekarang cikgu tanya, cari kepalang kalian tapak warna berbeza, soalan ini memang tak ada pilihan. Nak tak nak, kamu kena buat gambar raja pokok. Sebab kamu terpaksa lukis 3 cabang. Merah, hijau, biru. Baru kita boleh nampak warna dia sama ke warna dia berbeza. So, boleh faham ya? So, satu soalan yang macam gambar raja pokok, kita boleh gunakan taburan binomial. 2 benda kamu kena tengoklah. Cabang mesti hanya 2. Okay? Lepas itu, kepalang kalian yang kamu tulis itu sentiasa tetap, tak boleh ubah. Biasanya kita tak apa-apa nampak pun boleh ubah lawat di skrip lah. Sebab dalam tajuk kepalang kalian sebelum ini pun, kita pun hanya pincang pun boleh ubah lawat di skrip. Hanya bila cikgu masuk taburan normal, iaitu 8.2, baru kamu nampak syarat kedua itu. Buat sementara waktu ni, kita lepek pegang tu. Adakah dia memenuhi syarat pertama dan syarat ketiga? Syarat kedua, awak tak berapa rasa sangatlah. Boleh ya? Okay. So,
Okay, kita tengok soalan lagi. Okay. Okay, dalam satu sekolah, okay, SMK Seri Manjung. Okay, okay, didapati 1/10 daripada pelajar SMK Seri Manjung mempelajari matematik tambahan. Okay, di SMK Seri Manjung 1/10 tulisan itu. 1/10 daripada mereka mempelajari matematik tambahan. Okay. Soalan saya, kalau sekarang 2 orang dipilih secara rawat. Mungkin cikgu Pak ada di pintu sekolah. Tangkap saja 2 orang yang baru masuk ini. Okay. Cari kepala kalian seorang saja pelajar matematik tambahan. Okey, soalan ini kalau lukis gambar raja pokok ada berapa generasi? 2. Ada 2 generasi lah. Orang pertama, orang kedua. Cabang ada berapa? 2. Okey. Ini belajar MS, ini tak belajar MS. Ini belajar MS, ini tak belajar MS. Okay. So belajar MS 1/10. So tak belajar 9/10. 9/10. Okay. Bila kamu baca soalan ni, cikgu bagi maklumat macam ini. Cikgu kata 1/10 daripada mereka mendapat MS. Maksudnya bila cikgu cerita generasi kedua, kamu tak boleh kata cikgu sekarang tinggal 9 orang. Boleh? Sebab maklumat yang cikgu tulis sini, okay, cikgu tulis di sini ataupun cikgu bagi kepada kamu maksudnya dia ialah secara umum. Okay, 1/10 daripada pelajar mengambil MS. So bila cikgu sudah ambil seorang keluar, bukan maksudnya sekarang tinggal 9 orang. Cikgu sebenarnya tak tahu ada berapa orang. Itu tujuannya macam orang buat soal selidik. Orang buat soal selidik, okey, contohnya kan sekarang banyak soal selidik, tengok siapa ada siapa boleh online belajar, siapa tak boleh online belajar. So bila mereka buat soal selidik, dia tak mungkin nak tanya semua orang, semua pelajar di Malaysia. So dia akan buat satu Google Form, lepas tu cubalah sampai melalui sekolah ke melalui guru minta orang tolong isikan. Tapi cikgu sebenarnya tak boleh pastikan semua orang isi. Hanya makin ramai orang isi, makin tepatlah survey itu. So saya pun dapat, okey, dalam orang yang menjawab ini, cikgu dapatlah satu kesimpulan, 1/10 orang boleh belajar secara online. Okay. So bila cikgu cakap macam ini, sebenarnya sampel saya bukan 10 orang. Sampel saya mungkin ramai. Berapa ramai tak tahulah. Sebab soalan ini dia tak beritahu saya. Dia hanya beritahu saya kesimpulan dia. 1/10 pelajar SD Malaysia boleh belajar online. Tapi dia tak memberitahu kita dalam survey dia melibatkan berapa orang. Okay. So itu survey dia. So dia dapatlah satu analisis di situ, satu kesimpulan di situ. So bila sekarang dia tanya, kalau cikgu saya ambil 2 orang pelajar SD Malaysia, tangkaplah sesuka hati je. Pergi Ayun, tangkap ini pelajar ke? Ya, tangkap 2 orang. Lepas tu cikgu nak tahu antara mereka berapa orang belajar matematik tambahan. So 2 orang ini, mungkin 2 orang yang ada jawab soal selidik itu. Mungkin ini 2 orang yang langsung tak jawab soal selidik. Mungkin 2 orang ini seorang jawab, seorang tak jawab. Faham? So kita akan angkat 1/10 ini sebenarnya ialah satu analisis, satu ramaran. So sekarang kita nak cari kepala kalian kalau 2 orang. So itu sebabnya bila kita jawab soalan ini, tidak berlaku bila generasi pertama 1/10. Generasi kedua cikgu tinggal 9 orang. Kita bukan buat macam ini. Dia masih per 10. Susah sikit kita nak faham benda ni. Dia masih 10. Sebab ini ialah satu penyataan umum.
Satu pernyataan umum. So di sini masih 1/10, sini masih 9/10. Okay. So kalau inilah bentuk gambar raja pokok kita, soalan ini boleh tak saya gunakan taburan binomial? Boleh. Boleh, sebab dua caban pecahan dia tetap. Okay, so kalau saya gunakan taburan binomial, so apakah A saya? 1/10. Cepatnya. Dua. Kalau nak kira terus, kalau nak kira terus maksudnya kalau kita gunakan gambar raja pokok, tak apa, kita semak jawapan dengan gambar raja pokok dulu. Mana yang nak dipilih kalau gambar raja pokok? Nombor 2, Dengan 2 dan 3. 3. So ialah 1/10, 9/10. Ini 9/10, 1/10. Jawapan? Sekejap. 9/50. 9/50. Okay, ini ialah kalau saya gunakan gambar raja pokok. Sekarang kita gunakan taburan binomial sebab kita tengok case ini boleh buat taburan binomial. So X sama dengan berapa A kamu? 2. 2 ke 1? 1. Okay. Kalau siapa susah nak tentukan yang 2 ke 1, tengok belakang dulu. C ni. NCR kita. You nak isi apa? 2, 1. Kita cuba 2 kali. Maksudnya kita ambil 2 orang. Yang kita minat seorang saja. So A kita ialah 1. Okay. Kepala kalian berjaya. So kali ini yang berjaya maksudnya apa? Orang yang belajar matematik tambahan. So kepala kalian berjaya? 1/10. Okay. Yang tak berjaya? 9/10. 9/10. Okay. Yang P punya kuasa? 1. Q punya kuasa? 2 tolak 1? 1. Okay. Kira? Boleh tak dapat 9/50? Boleh, teacher. Boleh. Okey. Sekarang soalan saya tukar kepada 12 orang dipilih secara rawat. Okey. So kalau nak lukis gambar raja pokok, maksudnya cikgu kena tulis lukis sampai 12 generasi lah ya. So kita tak mungkin lah nak gunakan gambar raja pokok boleh ya. So untuk soalan tadi kalau 2 orang, cikgu terpulang lah. Kamu nak gambar raja pokok pun boleh. Kamu nak gunakan taburan binomial pun boleh sebab baru 2 generasi saja. Lukis pun dalam kemampuan kita. Tapi kalau sekarang saya nak 12 orang daripada 12 orang dipilih secara rawat, cari kepala kalian seorang saja mengambil matematik tambahan. So macam mana nak modify rumus ini? Apa kena tukar? 9/10. Tukar R. Kita masih 1? Tukar R dia. Kita berapa sekarang? 2. Kita 2. Kita ambil 12 orang secara rawat, cari kepala kalian seorang saja belajar matematik tambahan. 12 dan 1. So dia punya perubahan di sini aja. Tempat ini jadi 12. Minat kita tetap seorang. Belakang, teacher. Belakang, ya sini pun kena tukar lah ya. Sini belakang ini akan jadi berapa? 11. 11. Yang lain tu sama. A sama, P sama, Q sama. Okay ya? Ada masalah? Okay.
Kalau sekarang soalan saya ialah bukan seorang tapi 5 orang belajar matematik tambahan, macam mana saya nak modify rumus saya? 12 orang dipanggil secara rawat. Cari kepala kalian, 5 orang belajar matematik tambahan. Tukar N. N tukar kepada? Tukar bawah dia tu. Jadi 5. Tukar bawah ini jadi 5. 5. Belakang bertukar kan? Ini berapa pula? 12 tolak 5, 7. Okey Okey, sekarang cikgu ubah lagi. Cari kepala kalian melebihi okey, kejap. Melebihi 10 orang pelajar matematik tambahan. Macam mana nak ubah soal rumus kita? Cikgu nak melebihi 10 orang. So, apakah A kita kalau melebihi 10 orang? 11 dan 12. Ada dua kemungkinan lah. Mungkin 11, mungkin 12. 10 boleh ambil tak? Tak boleh. Tak boleh Kalau dia kata sekurang-kurangnya 10 orang, baru 10 boleh ambil Okay, So kalau macam ini macam nak buat pula? Kira asing tambah. Sorry, apa dia? Kira asing lepas tu tambah. Okay. So kita kena buat taburan binomial ini 2 kali lah. Itu yang kawan kamu kata kira asingnya. 11 apa kepalang kalian dia. 12 apa kepalang kalian dia. Lepas tu kita tambah. So terpulang kepada kamu boleh macam kawan kamu kata, cari dulu ini berapa, cari dulu ini berapa, lepas tu kamu baru tulis apa tambah apa sama dengan apa. Okay? Ataupun kamu boleh sekali tulis macam apa yang cikgu tulis di atas ini. Sesuka hati kamulah. Boleh jadi dalam 3 baris ataupun kamu boleh buat macam atas saja. So kalau S sama dengan 11 macam apa macam nak pakai rumus itu? Kamu nampak rumus tak? Mana rumus jauh di atas ni. Boleh ingat rumus tak? Boleh. Tengok nota kamu lah tengok nota kamu lah. Cikgu susah. Okay. NCR. So 12C11. 12C11. P kita masa yang belajar MS ialah berjaya lah. So maksudnya 1/10. 1/10, 9/10. Yang ini P punya kuasa 11. 12 tolak 11 1. 1. Lepas tu kamu kira lah apa jawapan dia. Begitu juga inilah 12C12 1/10 9/10 sini 12 tolak 12 kosong. Okey, untuk siapa yang tak mahir dengan kuasa punya, cikgu harap dia kuasa kosong ke, dia kuasa 1 ke, kamu tekan kalkulator saja. Sebab kamu kena faham, kalau kuasa, yang mana satu ialah tak payah tulis. Kuasa kosong tak payah tulis ke, kuasa 1 tak payah tulis? Kuasa 1. Kuasa 1 yang tak payah tulis. So nanti awak keliru sebab kita biasa ialah kosong tak tulis kan. Tapi kalau untuk kuasa 1 yang tak payah tulis. Maksud saya optional 1 ini. Alamak. 1 ini. Kalau kamu tekan kalkulator tak ada kuasa 1 dengan kamu tekan kalkulator ada kuasa 1, jawapan sama aja. Tapi yang kalau bawah punya dia kuasa kosong. Kamu tak tekan kuasa kosong, jawapan dia berlainan. So cikgu akan galakkan kamu kecuali kamu sangat pasti yang mana satu boleh tak tulis, yang mana satu perlu tulis. Kalau tidak tulis saja, lepas tu tekanlah kalkulator. Biar kalkulator kira je. Kita tak payah pening. Kuasa kosong sebenarnya apa jadi 1. Okay. Kalau kuasa kosong ialah seluruh ini tak payah tulis.
Seluruh ini tak payah tulis. Kalau siapa tahulah apa sebabnya. Kalau tak tahu, tulis saja, lepas tu tekan saja dalam kalkulator. Dia rugi di situ saja lah, sebab awak tak tahu, awak ambil masa panjang sikit untuk tekan kalkulator. Itu saja sebenarnya. Okay? Tapi dia tak mempengaruhi jawapan kita. Ya? So latihan untuk hari ini, latihan 8.1.1. Okay? Okay. Soalan 1A ini sebenarnya cikgu dia tengah tanya apakah P kamu. Tempat 20 kali, 4 kali kena sasaran. So berapakah P kamu? Lepas itu baru soalan, awak tengok sama ada nak lukis gambar raja pokok ke ataupun nak buat daburan binomial. Sesuka hati kamu. Okay? Kalau soalan 2 dia senang sikit. Cikgu sudah bagi. Pengawas kepalang kalian dia ialah 0.35. Lepas tu dia ambil 4 orang. So 4 orang kalau nak lukis gambar raja pokok 4 generasi lah. So kalau kamu nak boleh juga. Kalau tak nak bolehlah tengok ketaburan binomial punya. Okay, itu soalan 2. Soalan 3. Okay, kalau cikgu kata 90% pelajar lulus, maksudnya kepalang kalian lulus ialah berapa ya? 90% lulus. Kepalang kalian lulus berapa? 9/10. 9/10. Okay? Ataupun 90/100 pulanglah kepada kamu. Okay. Dan ini kalau kamu tukar kepada pecahan dia putus, sebenarnya awak boleh bagi saya 0.9 pun tak apa. Tidak ada masalah. So ini cikgu ambil 10 orang. So janganlah lukis gambar raja pokok lah. Mati awak nak lukis 10 generasi itu. Okay. So awak buat daburan binomial sajalah. Boleh? Okay. Soalan 4. Soalan 4 cikgu nak kamu try and error dulu. Cikgu akan terangkan besok. So kalau tak mampu buat, tak payah susah hati di situ. Soalan 4 dia uji kefahaman kamu. Uji kefahaman kamu tentang kuasa, tentang pilih atau C, tentang gabungan. Dia sebenarnya bukan uji kefahaman kamu tentang kepalang kalian. Dia uji kefahaman kamu tentang kuasa dan gabungan. So cubalah. Jadi tak jadi tak apa, besok saya akan terangkan. So ini untuk latihan hari ini ya, 8.1.1. Okay, ada apa masalah? Jangan lupa besok 1.30 sebab cikgu ada mesyuarat. Besok kita awal sikit Okay. Ini ada Google Quiz tapi kena tunggu kejap. Saya habis kelas form 4 baru buat. Okay. Sebab tadi buat kerja pengetua tak sempat.